ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sampai kepada muka surat 8 ya. Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Pengertian riya ialah menampakkan amal perbuatan yang ada pada dirinya. Menampakkan amal perbuatan yang ada pada dirinya dengan tujuan apa? Agar dipuji oleh orang lain. Itu riya kan? Maknanya dia buat sesuatu amalan supaya orang tengok, supaya orang puji dia bagusnya, rajin ni wis. Kan? Dia nak yang tu. Bukan dia nak nilai daripada Allah Ta'ala, dia nak manusia tu nilai dia. Sedangkan sum'ah tu pula, sum'ah. Kan? Sum'ah itu iaitu memperdengarkan. Sum'ah ni daripada perkataan sami'ah kan, sum'ah ni memperdengarkan dengan memperdengarkan. Sum'ah tu supaya yang ada pada dirinya itu atau amal dia tu dan prestasinya yang dicapainya dengan tujuan apa? Mendapatkan sanjungan orang lain. Kan? Sum'ah ni dia melibatkan suara, memperdengar, kata suara dah kan, suara. Jadi makna suara kita ni Allah kadang-kadang bagi suara yang lunak, kan, memperdengarkan kepada orang tu Quran, hadis dan nasyid dan zikir umpama tu. Itu di antara lain adalah untuk menarik ataupun memberi kesan supaya alunan kita itu dapat dapat meruntunkan jiwa hati tu, sedihnya, pilunya kan, supaya boleh mendatangkan keinsafan, insaflah kan. Itu tujuannya. Allah Ta'ala bagi suara kita tu. Umpama Quran kita nak baca dengan bertaranum, tak bukanlah baca gitu-gitu je boleh, bukan tak boleh, tapi bila taranum tu barulah ada tarikan orang kan. Kalau baca dengan tidak taranum ni, jadi orang pun tak menarik, tak mau dengar. Kan, taranum gini gitu apa semalah itu para apa ni qari tu dia fahamlah. Kan, taranum. Jadi maknanya riya dan sum'ah ini satu perbuatan, kedua-duanya adalah penyakit hati yang kronik. Penyakit hati tu kan, hati ni kita tak nampak tapi dia berpenyakit. Ini yang susahnya kita, yang susah nak diubati oleh mana-mana hospital, dan tak boleh pun diubati oleh mana-mana hospital. Kita pilih mana-mana hospital yang hebat-hebat, suruh dia proses hati kita tu supaya tidak ada riya, sum'ah dan segala-galanya. Tak boleh. Kerana penyakit ini adalah penyakit yang disebut sebagai penyakit batin, penyakit dalaman. Yang dia ada pengubatan dia, cara dia dengan kita mengenali apa itu riya dan apa itu sum'ah. Dan kita kena cari, kena belajar macam mana kita nak membasmikan ataupun kita nak mengubati penyakit sum'ah dan riya ni. Jangan biarkan dia duduk di dalam diri kita sehingga kan akan menjadi amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sia-sialah.
Kalau amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak dinilai dan tidak dikira, malahan ditolak oleh Allah Ta'ala, maknanya rugi. Sebab kita bukan hidup di dunia, tapi akan juga hidup di akhirat. Akhirat untuk mendapatkan hasil amalan kita di dunia. Tuhan sebut dalam Quran di antara ayat lainnya, Tuhan sebut amal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kan itu. Kita akan dapat syurga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi kita kena pasti sungguh benda ni tak ada. Dia bukan ada petanda. Dia bukan ada petanda telinga ke, dahi kita ke, hidung ke, apa semua. Tapi dia ada petanda-petanda yang boleh dinampak, boleh kita nampak, iaitu dengan karenah lah tu. Boleh nampak. Tapi orang-orang tertentu dah boleh nampak. Kan? Tapi kita tak peduli. Orang nampak tak nampak tu dia. Tapi yang pentingnya kita tahu benda tu. Dan benda ni kita tak boleh tomah. Riak lah tu. Kita tak boleh tomah. Dia tu sum'ah lah tu. Baca Quran sikit kita kata tu riak lah tu, sum'ah lah tu. Tu cerita-cerita dia puasa, cerita dia qiyam bulan tu, tu sum'ah lah tu. Jangan kita tuduh. Sebab kita tak tahu apa sebab dia cerita, apa sebab dia buat macam tu. Kan? Tapi kalau tujuan dia buat itu bukan kerana Allah, kerana makhluk manusia umpamanya, itu tersasar daripada jalan yang sebenarnya itu. Jadi kita tak boleh tuduh. Cuma kitalah yang tahu benda tu. Adakah kita ria ataupun kita sum'ah, kan? Yang menyebabkan amalan kita itu yang ada sum'ah, ada ria itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandangan Islam, Allah memperkenankan manusia meminta penghargaan daripada orang lain. Dalam batas-batas yang sewajarnya, setara dengan apa yang telah dilakukan boleh. Kan, kita nak puji orang pun boleh, kan? Kita buat sesuatu, kan, minta orang kata kita nak melakukan sesuatu itu di atas orang kata sesuatu kebaikan tu lah, untuk menonjolkan diri kita tu boleh, tapi ada batas-batasnya. Contohnya kita kata nak bertanding Quran musabaqah tu kan. Bila nak suruh baca dengan berteranum, saya tak mau, saya riak pula saya, kan. Saya riak pula tak mau. Pakai dunia atas stage tu, minta maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baca Quran ni saya tak mau lah, teranum lah. Saya kata riak pula. Itu bila nak bertanding. Kan? Saya tak maulah baca Quran berteranum ni, saya kata riak pula. Tidak, kita baca tu di hati kita tu tujuan apa? Kan tujuan tu je. Sebab tu saya kata tadi kan, bahawasanya kita tak boleh tuding tu riak tu, itu sum'ah, itu ini. Itu adalah penyakit dalaman hanya yang mengetahui diri orang yang lakukan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kita jangan tuduh. Itu maksudnya. Selama dengan pujian tersebut tidak menjadikan dirinya lupa terhadap tujuan pokoknya, boleh kita puji, boleh, tapi sekadarnya. Kan sekadarnya kita puji tu, cukuplah. Jangan puji sampai melangit ataupun puji sampai yang bukan-bukan. Kan? Puji yang bukan-bukan tu salah. Puji tinggi melangit tu macam tak ada salah langsung kan. Nabi ada sabda Nabi bersebut, ahbib habibaka haunama asa an yakuna baghi yawman ma. Ahbib habibaka haunama asa an yakuna baghidaka yawman ma. Kamu kasih kepada seseorang tu, suka kepada seorang tu, jangan keterlaluan sangat. Jangan sampai kira nak cari salah tak ada lah. Kan kasih sayang ni tak ada langsung cara ni, sayang sungguh. Satu hari mungkin dia akan jadi orang yang kita marah. Asa yakuna baghidaka yawman ma. Mungkin satu hari kita nak marah dia. Mungkin satu hari dia membuatkan kita marah.
Begitu juga wa abghid habibaka haunam. Kalau kamu marah pun janganlah marah sampai tak ada ayat nak kata dah. Kan? Marah sekadarnya sahaja, kan? Mungkin satu hari mungkin dia jadi sahabat kita, kekasih kita. Jadi ada pilihannya pertengahan, jangan marah sangat-sangat, jangan suka kasih sangat-sangat, kan nanti tak elok, kan. Tinggalkan sikit untuk dimarahi, tinggalkan sikit yang marah disayangi. Iaitu apa dia tujuan pokok kita beramal untuk mendapat keredaan Allah. Itu tujuannya. Kita pun dah sebut usalli fardal maghribi lillahi ta'ala, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, nawaitul hajja wal umrah lillahi ta'ala, nawaitu akhraja zakat lillahi ta'ala. Semua kita buat lillah kerana Allah. Bila kata kerana Allah ini makna kita buat solid kerana Allah sungguh. Tapi tentu kadang-kadang dia main juga tu. Kan? Sebab tu ada satu lagi nama dia istighfar. Kan? Istighfar tadi ni kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan kita. Sebab kita lemah, kan, kita minta ampun. Tapi memang kita tak mau. Kita tak mau jadi macam tu. Sebab itu bila kita buat kesalahan dan kita sedar itu kesalahan, cepat-cepat kita minta ampun, insya-Allah, kan? Itulah yang terbaik itu. Akibat sifat riya dan sum'ah. Apa akibat dia? Akibat dia amalnya menjadi batal dan tertolak. Itu rugi. Rugi. Besok na'udzubillah, orang yang riya sum'ah itu besok di akhirat dia akan cari pahala-pahala dia, pahala amalan dia tengok tak ada. Sebab tak ditulis, tak direkod pun oleh malaikat. Kan? Terkena salah satu daripada sifat munafik. Maknanya riya dan sum'ah ini adalah ciri-ciri orang sifat-sifat munafik. Dan tergolong kepada syirik yang terselubung, iaitu syirik kecil. Ni takut. Syirik kecil tu apa? Maknanya kita buat ibadat itu tujuannya ada dua. Satu kerana Allah, satu lagi nak menunjuk. Ini macam syirik dah nama. Sedangkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Ini kita nak buang, kan? Tuan, kita ni sama je, kan? Sama je kita ni. Jadi benar-benar ni iblis, syaitan, kan? Dia duk main lah peranan dia. Nak bagi amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dia duk main peranan dia. Jadi sebab tu lah kita tak boleh lah nak ambil, orang kata, enteng, mudah dalam bab sifat mazmumah yang dicela oleh Allah Ta'ala. Takut bimbang lah amalan tu tak diterima, rugi lah. Sebab amalan-amalan kita besok di akhirat besok ni akan kita tukarkan dengan syurga. Kan, syurga yang Allah telah sediakan untuk kita. Baik, di antara ayat Quran, ni cara datang ayat Quran. Tuhan sebut dalam Quran dalam suratul Baqarah, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum tu, ayat selepas ni kita baca ni, semua ayat berhubung kait dengan amalan yang riya, amalan yang boleh terbatal. Maknanya Allah tidak bernilai, Allah tak nilai. Mafhum daripada ayat ni, di antara maksudnya orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama, iaitu jalan Allah. Kan, jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanja itu dengan perkataan membangkit pemberian mereka tu ungkit, orang kata. Ungkit. Atau kalau aku tak bagi tu nak boleh buat tu. Kan. Ni Pak Angah dulu yang belanja,
dia duk support belajar hang ni Pak Ngoh duk belajar. Kalau Pak Ngoh tak bagi, hang tak boleh pi punya. Kan? Tak boleh pi. Duk ungkit. Cerita tu, kalau cerita kerana nak memberi satu kesedaran, tak apa. Tapi kalau cerita untuk mengungkit, membangkit-bangkitkan, itu yang kita tak tahu tu, sama ada cerita tu nak mengungkit ke, cerita tu nak bagi kesedaran ke, kita tak tahu yang tu. Kita pulangkan kepada orang bercakap. Kalau kamu bercakap kerana nak membangkit-bangkitkan pemberian kamu ni, habis. Tapi kalau kamu bercakap kerana nak memberi kesedaran, jangan jadi kacang lupakan kulit. Kan? Jangan jadi bagian-bagian. Itulah kan orang kata kan. Itu tak apa. Umpamanya ayah nak memberi nasihat kepada anak, mak gitu juga, guru kepada muridnya. Boleh, tapi sebab tu kita kata penceritaan itu atas niat apa? Atas niat nak riak ke, ataupun atas niat untuk memberi nasihat ke? Itu kita pulang kepada orang yang bercakap. Tapi Allah Ta'ala sebut dah, orang yang membelajarkan jalan kepada Allah Ta'ala, kemudian dia tidak mungkit. Tidak ungkit dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberinya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapat pahala-pahala di sisi Allah Tuhan mereka itu. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka itu. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, takut mereka itu, dan mereka itu tidak akan berduka cita. Kan? Ayat ni 262. 262 ni. Jadi maknanya di sini disebut firman Allah Taala ni, dan tidak menyakiti, maksudnya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima. Ungkit kita kata. Yang terima tadi tu kan, dia ungkit kepada orang yang menerima tu. Ataupun dia kata, hang aku dah tolong hang dulu ni, hang kena tolong aku pula buat semua ni. Kalau maknanya nak kena ada balasan, mana Allah Ta'ala besok akan kata lah, kamu buat tu nak balas kan, kamu nak nama kan dulu dah dapat, nama dah, dan kan dulu orang dah balas dah, apa lagi yang aku nak berikan kepada kamu. Itu maknanya akhirat besok tak ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi di sisi Allah Ta'ala tu tak ada. Iaitu dengan cara macam mana? Hingga menghapuskan kebaikan mereka tidak lakukan tersebut. Hingga kan tak ada. Menghapuskan kebaikan mereka lakukan tak ada. Maknanya tak boleh dituntut. Pahala amalan tak dituntut. Sebab apa? Dia mengungkit. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam walahum ajruhum 'inda rabbihim, itu mereka beri pahala daripada sisi Tuhan mereka, itu sisi Allah Ta'ala. Maksudnya pahala mereka itu hanya ada di sisi Allah. Pahala hanya Allah yang memberi. Kan Allah yang memberi. InsyaAllah. Sebab tu saya juga pernah ditanya lah, orang perempuan lah tu tanya, Ustaz, ni dah tua-tua dah perempuan ni kan, dah insaf. Makcik dulu ni adalah buat salah dengan satu orang. Habis tu makcik ni dah insaf lah Ustaz. Kita muda-muda dulu ni, maklumlah muda, betul lah, buat salah. Makcik pergi minta maaf dengan dia. Dia tak kata apa Ustaz, dia diam tak kata apa. Kan? Memanglah makcik salah, tapi makcik dah minta maaf dengan dia, dia diam tak kata apa Ustaz. Macam mana lah besok Ustaz? Saya kata, makcik, tugas makcik ni minta maaf. Tugas dia pula memaafkan. Kalau dia tak mau maaf pun, itu hak dia. Habis makcik besok di akhirat macam mana Ustaz? Akhirat besok makcik kena berdakwa-dakwi dengan dia ni. Dia akan tuduhlah makcik di Rabbul jalin depan Allah Ta'ala soal ni. Susahlah macam tu Ustaz, macam mana apa semua. Tak apalah makcik, buat macam mana dah. Kan. Tapi saya ingat macam ni nak makcik minta maaf, jangan tak minta maaf. Mintalah maaf supaya dia memaafkan. Kalau dia tak mau maaf tu hak dia.
bila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala besok ni, kalau kata manusia tu tidak memaafkan, memang hadis sebut, nah, maknanya kamu boleh ambil pahala orang tu, ambil pahala. Ayat yang hadir kata al-kayisu man dana nafsahu wa lima ba'dal maut hadis tu kan. Jadi maknanya ambil bukan al-muflis tu kan. Maknanya ambillah pahala. Jadi pahala makcik habis. Dia ambil pahala. Makcik banyak nak pahala? Banyak. Tak apa lah. Lepas tu tinggal sikit dah pahala makcik. Ya, tinggal sikit. Habis tu kalau makcik tak ada pahala apa semua ni, makcik akan tanggung pula dosa dia. Apa? Itu perbicaraan. Nanti besok, kalau dia tidak memaafkan makcik besok ni, dia ada salah dengan Allah Ta'ala. Dia ada salah dengan Allah Ta'ala. Dia ada salah. Makna walaupun sebesar semut dia ada salah, Allah Ta'ala kata, boleh Allah Ta'ala kata, sebabkan kamu tidak maafkan si fulan ni, aku boleh juga tidak mau memaafkan kamu. Itu hak Allah Ta'ala. Oleh kerana aku tak mau maaf kamu, aku akan dera kamu, aku akan seksa kamu dengan sedikit, seminit, sesaat yang kamu buat ni. Berapa lama di akhirat? Kita ni tu saya kata masuk akhirat, masuk dalam neraka. Nak dengar pun tak mau, nak bau pun tak mau, nak masuk apatah lagi akhirat. Kemudian makcik yang dosa apa semua ni, Allah Ta'ala boleh dah ampun dosa. Itu hak Allah. Allah ampunkan dosa, Allah tak masuk makcik dalam surga. Itu saya nak kata gitu. Jadi makcik susah-susah hati dah, minta lah maaf. Orang tu nak maaf tak masuk. Sebab tu Nabi suruh kita menjadi pemaaf. Tak ada masalah jadi pemaaf. Jadi maaf masuk, dia masuk surga lah Ustaz. Seronok lah dia. Dia duk kata kat makcik, dia masuk surga pula. Tak apa lah. Surga hak Allah Ta'ala. Hak kita kan. Jadi kita nak jadi orang baik. Nabi ajak kita jadi orang baik. Jadi maknanya di sini dia kata wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka itu, iaitu terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada kiamat. Jangan takut. Orang ni besok ni jangan takut. Dia memberi kepada orang. Dia tidak ada bangkitan. Orang tu tak mau tolong dia, macam kita buat pakatan lah kenduri kan, kita pakai kenduri. Pakatan kenduri dia tak tahulah sini ni hidup lagi ke tak tahulah, kenduri SOP tak ada kenduri kan. Kita, aku duk tolong depa, aku akan ada anak dah nak kenduri ni. Ada ni, entah orang pi dah. Tapi kita pi bukan kita nak balasan, besok aku kenduri apa kena mai. Tak ada. Wala khaufun alaihim, jangan takut. Di akhirat besok ni jangan takut, jangan bimbang. Takut ni di akhirat besok ni mana? Sebab Allah Ta'ala akan memelihara kita. Iaitu terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada kiamat kelak. Begitu juga walahum yahzanun, dan tidak mereka tu sedih hati, maksudnya terhadap anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan daripada kehidupan dunia dan kegemilapannya, tidak menjadi mereka kecewa kerana mereka telah mendapat sesuatu lebih baik bagi mereka dari kesemuanya itu. Allah ganti lebih baik daripada tu lebih. Kan kita kata aku ni kalau pi bagi RM10 ni dekat masjid habis duit. Kan tak mana keyakinan kita yang Allah Ta'ala akan menggandakan segala pemberian kita, kan, segala amalan kita, kan pahala kita tu digandakan. Kita buat baik itu satu saja. Yang ni kita dah dengar berkali-kali dah. Kita buat baik ni satu benda, Allah gandakan 10, malahan hingga 700 kali ganda. Kan. Kita sedekah ni RM1. Tu yang aku sedekah RM1 tu pasal apa? Di sisi Allah RM10. Kan. Patut besok di akhirat tak rugikan kita. Yang kita tinggal dunia, tinggalkan duit banyak, kan. Kalau dapat anak yang soleh, mungkin dia belajar semua itu untuk dijadikan sebagai wakaf. Tapi kalau tinggal anak yang toleh, dia peraik macam 3 Abdul, apa nak kata? Jadi sebab tu kita buat amal untuk diri kita sendirilah. Bila amalan, bila kita mati besok ni, anak pinak tak teringat kita ke apa semua ke, tambah akhir zaman nak dapat anak yang soleh ni cukup susah, kan? Payah, kan? Jadi insya-Allah.
Jadi kita buat amalan untuk kita sendiri. Jadi maknanya kalau kita infak apa sekali lah, bukan wang ringgit, malahan kita tenaga kita ke apa semua kan, jangan kita ungkit lagi dah. Biarlah. Saya ingat dulu kata Pak Yazid. Pak Yazid tu kan. Pak Yazid. Dia kata kalau kita sedekah ni macam lah, maaf cerita, macam kita berak pi buang tai. Ada tak lagi kita teringat benda tu? Mau tak kita keluar daripada jamban kita pergi cerita dekat orang sifat, warna apa semua? Tak ada dah. Kan? Dan kita nak buat tu pun bukan kata orang tak tengok. Kita tutup betul-betul jamban tu. Bukan kata orang tak tengok. Padahal kita pun tak mahu tengok. Bau pun tak mahu. Tu yang R&R bisa okok dalam tandas. Bau tak mahu. Bau rokok lagi tak apa. Jenuh lah duk cuci duk apa, pakai pewangi tu. Rokok ni bukannya ni kan kuat baunya. Macam itulah dia kata fikirannya. Sehingga kan dikiaskan tangan kanan dalam hadis yang dibaca dulu kan, dalam khutbah. Dia kata sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang tidak ada naungan akan dinaungi pada hari yang tidak ada naungan. 7 golongan yang akan dinaungi yang pada hari itu tidak ada naungan. Akhirat lah. Di antara 7 golongan itu, orang yang memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu, punya sembunyinya. Kan? Tapi kalau tuan-tuan orang yang keberadaan, orang loaded, bagi zakat ni takut jadi fitnah, tuan-tuan bolehlah buat satu istihad lah orang kata. Nanti orang kata pula dia ni tak banyak zakat apa semua kan. Itulah. Boleh zakat tu boleh. Tapi bukan niat kerana nak menunjuk, tapi niat kerana takut fitnah. Aku tengok dia ni kira-kira orang boleh banyak zakat tapi tak pernah banyak zakat. Kan bagi zakat. Baik. Kemudian ayat yang kedua pula dikata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat Al-Baqarah kata, wahai orang-orang beriman, jangan rosakkan pahala amalan sedekah kamu dengan perkataan membangkitkan dan melakukan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia. Nak menunjuk kepada manusia. Itu atas dia lah. Jangan kita kata. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah pada hari akhirat. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tak beriman. Makna tak beriman ni makna dia tak percaya tu. Yang dia bagi tu dapat pahala. Dia nakkan supaya amalan dia itu menjadi gah je. Akhirat dia tak peduli. Maknanya kalau ditanya dia, aku pahala tak dapat tu tak kira. Yang aku nak ni, aku bagi benda ni, aku digahkan. Aku dikatakan orang dermawan, aku orang dikatakan orang yang orang yang baik di sisi masyarakat, di sisi manusia kan. Ni untuk kita tuan-tuan, untuk saya, tuan-tuan, untuk tuan-tuan sendiri kan. Memang benda ni takut tak menjadi sebagai amal yang soleh. Rugi kan. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu lincin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu ditinggalkan bersih lincin. Lalu tinggal bersih lincin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah Allah tidak akan menunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi batu yang ada tanah memang hujan lebih tak ada apa. Jadi maknanya satu benda yang rugi. Kalau kita tengok ayat ni. Baik, dalam satu hadis ni disebut kan, ada disebut berkenaan dengan apa ni,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara Nabi sebut sini, salasul la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka itu, tidak melihat, tidak memperdulikan Allah. Masya-Allah. Bila tuan-tuan, kalau Allah Taala tak mempedulikan akhirat, siapa lagi? Nabi Adam alaihissalam pun tak boleh nak buat apa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kan tak boleh. Baik. Salasul la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tak pandang rahmat mereka itu di akhirat, iaitu apa? Al-aqu liwalidayhi. Orang yang derhaka kepada 2 orang tuanya. Yang tu memang kita rasa derhaka kepada mak ayah ni, ya Allah, memanglah pun kan. Kita ni, saya ni kan baru ada anak seorang nikah dah tu, laki-laki pula tu kan, tapi masih duk teringat bila makan ni, duk teringat ni, kata kat orang perempuan, tak bagi kat anak kita sikit kan ni, dia nak telefon bagi kat anak, teringat, padahal dia boleh cari makan dah, teringat, tambah pula anak perempuan, kan, anak tu. Lepas tu derhaka kepada mak ayah ni memang besar sangatlah dosa. Kan? Yang kedua, yang tu kita tak bincang banyak, wa mudminul khamri, dan yang keduanya adalah orang yang kekal di dalam minum arak. Arak ni satu ketagih. Dia ni tak tahulah ketagih macam mana, tapi disebut ketagih. Kan, arak, rokok pun sudah lah kan. Kalau sahabat-sahabat kita yang isap rokok ni suruh berhenti, bukan dia tak tahu. Kita tanya dekat dia ni, jawapan dia tu kadang-kadang menyakitkan hati kita. Kan? Kita kata rokok ni, kita ni memudaratkan apa semua. Dia kata makan nasi banyak bermudarat. Dia kata macam mana? Kan? Terus kata apa? Buat gaduh Bukan dia tak tahu kan? Tak tahu. Minum banyak teh tarik pun mudarat. Dia kata, ni hang duk minum teh ni, ingat tak mudarat kan ni. Susu apa semua ni kan. Dia kata apa? Kan? Dia nak minum, nak isap kata isap dia. Arak ni Allah Taala sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Makna wa manafi'un linnas ni maknanya ada manfaat, tapi wa isbuhuma akbar min naf'ihima tu nanya. Apa benda pun dia ada baik buruknya, tapi kita lihat daripada banyak mana yang baik ke buruk ke banyak. Jadi Allah Ta'ala dah rakam dah kan dalam Quran, sehingga Allah Ta'ala sebut ayat yang ketiga selepas mengharaman arak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal rizqun min amali syaitan fajtanibu. Jauh mana tu kan, semua kerja dari syaitan. Yang ketiganya apa? Yang ketiga wal mannanu bima aqta. Yang ketiganya adalah orang yang suka menyebut-nyebut apa yang pernah ia berikan. Orang tua kata buruk siku ke apa kan, duk bagi benda tu, duk habar kawan hak kena bagi tu, hak yang terima tu, Allah kira asal berjumpa dengan kawan ni saja tak boleh kata apa. Kata lebih sikit kawan ungkit, kata lebih sikit kawan ungkit. Sebab itu kita ni nak menerima pemberian orang ni hati-hati. Orang kata nak balas budi ni kan, hati-hatilah kita. Tengok dulu, patut tak kita terima daripada dia atau tidak. Kalau patut, kita terimalah. Kalau tak patut tu eloklah. Ungkitan tu yang tak tahan. Dia duk ungkit tu bukan kata setahun dua. Nun sampai ke anak cucu kita dia cerita, Tok Wan hang tu, hang tu cerita kat cucu kita tu, macam ni. Tok Wan hang tu kita ni, dia buat gitu je. Kita dengar tu cucu kita ni tak tahu apa benda pun, dia pergi cerita macam tu. Ain kita dulu ni, teruk kita dulu ni pergi cerita kat cucu, lalah cucu pun tak respect kat kita pun. Dia pergi cerita benda yang betul, benda tu bukan kata tak betul, tapi benda tu mengaitkan kebetulan kan. Dia cerita tu yang bangkitan yang. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam hukum fiqh katalah satu orang tak ada kain, nak sembahyang tak ada kain. Bila tak ada kain,
Satu orang ni pergi bagi ke dia sebagai hebahan. Hebahan ni macam ambil sagi bagi balik. Ambil. Kan? Hebahan kan. Bukan pinjam, hebah ni hebah. Nah ambil. Kalau pinjam bagi balik. Ni hebah tak? Hebah dia pakai. Kalau bagi terus bagi kan. Ni bagi tu pinjam bagi balik tu. Dia kata kalau tidak ada bangkitan ambil. Tapi kalau ada bangkitan tak payah. Sembahyang telanjang apa? Sebab dia jiwa tertekan sampai mati. Selagi dia hidup. Nak pula dia pergi cerita pula ke anak dia. Dia dah mati, anak pula nu mungkin dia kata dulu berkata ingat pak saya duk tolong kan. Anak pula duk pergi bangkit macam tu. Tak selesa kehidupan kita orang macam tu kan. Sebab tu di antara hakim, syarat hakim, orang kata hakim, dia tak akan terima perbelanjaan orang. Orang belanja dia tak mau. Bayis nak katakan. Takut. Jadi dia tak terima. Ada satu dulu hakim pergi makan kedai restoran tu. Tuan restoran tu sebut dah. Dia kata, "Ustaz, tu hakim." Hakim. Dia abang dah kata saya. Dia kata jangan terima kalau ada orang nak bayar untuk dia. Memang dah dia kata. Tak boleh. Dia nak capok sangat dengan orang pun tak boleh. Kan? Pasal takut tu. Manusia kan? Manusia biasa. Baik. Maknanya di antara tiga perkara, tiga orang, tiga golongan yang kan tidak dilihat dan kan tidak diberi rahmat oleh Allah Taala, di antaranya orang yang mengungkit-ungkit